Cara yang perlu kita perhatikan di dalam amalan adalah solat. Dan dah tentulah di dalam solat kita tidak boleh tidak mesti kena tahu rukun-rukun di dalam solat. Bagaimanakah rukun-rukun fa'ali perbuatan kita ketika kita rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, kan? Duduk tahiyat akhir, kan? Ini perbuatan-perbuatan sebagaimana yang kita lakukan, adakah menepati cara bagaimana yang Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu bagaimana kamu melihat aku salat. Jadi maknanya mempelajari cara-cara kaifiat salat dengan qaulinya, dengan rukun-rukun qaul, lafaz-lafaz, bacaan-bacaan, ya. Mengangkat takbir, melafazkan takbir, bukan mengangkat takbir, kan? Melafazkan Allahu Akbar. Kemudian bacaan kita, bacaan bacaan-bacaan di dalam tahiyat, kan? Membaca tahiyat akhir, tahiyatlah baca tahiyat. Salawat kita, memberi salam, ya. Rukun yang menyebabkan bacaan ini kita perlu perbaiki. Dalam kata lain, kita membaca itu dengan kita mempelajari Al-Quran, ya. Mempelajari Al-Quran sebagaimana tahiyat itu dibaca, kama taqra'ul Quran, sebagaimana kamu membaca Al-Quran. Memelihara lafaz-lafaznya, makhraj huruf, sifat, at-tahi, ha, dan contohnya lah, ya. Bukannya at-tahi menukar ha kepada ha. Kemudian dari segi hati kita, niat, lafaz niat, lafaz niat, usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Niat tu di dalam hati ada qasad, ta'arud, ta'yinnya. Kita belajar fiqh kan. Itu dah jadi kuliah fiqh pula dah, kan. Tapi apapun itulah sebagai peringatan saya, peringatan kita sama-sama supaya kita ni memperbaiki daripada masa ke masa, renew dah kita punya ilmu kaifiat solat ni, dengan apa? Dengan kita menyimak juga, mempelajari, bukalah juga kitab-kitab fiqh. Walaupun sekarang mungkin silibus fiqh tuan-tuan ni dah belajar bab muamalat ke, muasyarat ke, munakahat ke, kan. Tengok buka lah bab solat lagi, kan. Macam tak reti solat dah. Tak, kena tengok ulang kaji gitu. Buka-buka bab wuduk baru. Orang dah sembahyang dah, baru nak wuduk ke. Silap tengok buka taharah lagi, kan. Taharah pun kadang-kadang perkara kita masih lagi, kan. Selepas kita beriman, kita bertaharah. Bab taharah. Sebelum kita nak belajar lebih lanjut tentang perkara solat, kan, taharah tu lah dulu, kan, kesucian supaya suci lagi menyucikan, yang kita boleh mengatakan kategori-kategori air ke dan sebagainya. Jadi sebagai mukadimah kita memperbaiki kita punya ilmu di dalam solat kita, kan, supaya di dalam solat memberi kesan. Setidak-tidaknya solat itu mencegah perbuatan daripada keji dan munkar. Sahabat-sahabat radhiyallahu majma'in telah menyelesaikan seluruh kehidupan mereka dunia akhirat dengan perantaraan salat. Sebelum datangnya solat, kan, bila turunnya perintah solat pada 10 kenabian. Sebelum tu tak ada solat. Dan apabila berlakunya Isra' Mi'raj,
barulah kefarduan solat itu difardukan ke atas umat. Sebelum tu ada tak solat? Adalah solat, tapi tidak jadi fardu. Seluruh nabi-nabi kan solat. Bagaimana solat yang cuma tidak difardukan. Jadi apabila telah difardukan solat, sahabat-sahabat telah mengambil teknologi langit ini melalui solat, sehingga solat itu telah menyelesaikan seluruh masalah. Hari ini mungkin kita tak selesai masalah. Sebab kita tidak memberi perhatian kepada solat. Tidak mungkin ada perkara yang masih lagi kita kena perbaiki, masih lagi kita kena perhalusi di dalam solat. Takut-takut wa'iyadzubillah. Solat, kita mungkin solat, tetapi solat itu nanti akan dicampakkan balik ke muka kita sebagaimana dicampaknya kain buruk ke muka kita. Agak-agak macam mana rasa kan? Bos minta kita ambil kerja, buat satu proposal untuk syarikat, kita pun buatlah dan sebagainya. Habis masa, kadang-kadang sampai overtime nak buat. Dan drawing itu, drawing ni dan sebagainya. Cukup 3 hari, bos nak atas meja. Bos pun buka. Tutup dia pun, pup macam tu. Baling tu kat muka kan. Macam taik tu. Contoh lah. Taik pun buat kerja. Perasaan kita macam mana kan? Bertunggu lumui dah ambil dan sebagainya. Tiba-tiba, reject daripada bos. 60-70 tahun solat kita, sejauh manakah hari ini kita memperbaiki? Kan? Dalam keadaan uzur kita tahu macam mana nak menunaikan solat dalam keadaan uzur. Diuji dengan kesakitan. Kan? Tetapi kadang-kadang, sejauh manakah kebenaran akan yang kita lakukan? Waktu domam kita, waktu kita dan sebagainya. Tidak ada kompromi tentang solat. Macam mana keadaan sekalipun. Jadi cuma yang pentingnya perkara yang kita buat tu betul. Baik, insya-Allah. Kita tengok pada minggu yang lalu hadis berkenaan dengan solat hifzi. Solat apa? Solat hifzi lah, solat hafaz, untuk ingat, kuatkan ingatan. Cuma tak habis pada bacaan tu, bacaan doa. Doa setelah kita menunaikan solat tu. Sebab tu saya beritahu, okay, setelah sahaja takbir, kemudian kita membaca doa iftitah, membaca Fatihah, dan rakaat pertama membaca surah Yasin. Kan? Betul tak? Kan? Baca surah Yasin. Dengar Yasin Allah. Kan? Yasin tu kira tuan-tuan dah lancar lah tu. Kan? Salah tak kita baca, kita ambil lah Quran, tak salah. Itu boleh. Maknanya kita preparekan topik. Kan? Ada apa? Ada bangku ke ataupun maknanya memudahkan kita. Kan? Sambil kita baca ataupun kita gunakan Al-Quran kocik ke kan? Boleh gunakan. Ataupun kita dah siapkan surah Yasin. Lepas tu rakaat tu rakaat yang pertama. Kemudian selepas tu rakaat yang kedua surah Ad-Dukhan. Kan? Pendek lah sikit, pendek dah. Kemudian buat 2 salam. Kan? Kemudian rakaat yang yang maknanya sembahyang yang kedua, rakaat yang pertama membaca surah As-Sajadah. Kemudian rakaat pertama tadi As-Sajadah, kemudian rakaat yang kedua surah Al-Mulk. Maknanya Yasin, Dukhan, As-Sajadah, Al-Mulk. Sebab tu permulaan untuk kita menyediakan anak-anak menjadi hafiz, ini surah-surah yang kita kena pertekankan kepada mereka lah. Jadi kita mungkin yang dah hafuz kan. Saya kata tu hafuz kan. Jadi hafiz ya. Tapi tak ada mustahil pun sebenarnya, kalau tuan-tuan kita semua ni usaha ke arah menjadi hafiz Quran.
Jadi ini untuk apa? Untuk menguatkan ingatan, untuk menguatkan daya ingatan. Setelah melakukan amalan itu, maka doa yang akan ditulis selepas ini dan sebelum menulis doa itu adalah sesuai dinukilkan di sini secara ringkas, puji-pujian dan lain-lain perkara yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW satu persatu. Semua perkara ini telah dipetik daripada riwayat lain seperti yang dituliskan dalam kitab Syahrul Hisn. Kemudian kitab Munajatul Maqbul, munajat yang makbul dalam kitab itulah, dan juga lain-lain. Musannif kitab ini telah menggabungkan di antara doa-doa yang telah dipanjatkan. Jadi maknanya kalau tuan-tuan tak hafal untuk buat solat tu, boleh sahaja untuk memegang mushaf. Kan? Apa sajalah kaedah, asalkan tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang besar yang boleh membatalkan solat. Kan? Mana kalau kita nak ambil sekali tu buka, pegang apa yang mudah kita lah. Kan? Ataupun kat rumah tu adanya Yasin, ada Dukhan, ada Sajadah, ada apa ni, Al-Mulk, kan? Ompek-ompek tu. Ada kan, dah ada jual kan. Tapi kita kena lancar dulu. Sebagai panduan tu, sebagai itu sebenarnya membantu. Bukan masa tu kita tak biasa lagi, kita dah yang tu kan, itu jangan kita lakukan lah. Mana ataupun kita dah memang biasa baca Quran, cuma mushaf itu sebagai untuk membantu gitu. Kan? Baik kat rumah macam tu kan. Dan ingat, di rumah kita kena adalah satu ruang dipanggil apa? Mihrab. Tahu tak tu kan? Mihrab ni dari perkataan haraba. Haraba ni maksudnya perang. Mihrab ni dia jadi isim makan. Kan? Ta'ama makan. Kan? Mat'am tempat makan. Kita panggil kantin. Rahaba perang. Mihrab tempat perang. Jadi di setiap rumah tuan-tuan, kita semua adakan satu ruang dipanggil mihrab. Mihrab ni bukan dia mihrab ni. Kan ni kita faham macam ni mihrab. Bukan macam ni nak kena ada bentuk macam masjid, macam surau, tempat imam ke sebagainya kan. Tempat kita untuk meluangkan masa kita untuk berperang. Perang nafsu kita. Kan? Sebagaimana Maryam alaihissalam diangkat oleh Nabi Zakaria. Kan? Alaihissalam lah. Alaihissalam tu lelaki alaihissalam. Diangkat duduk di mihrab. Menghabiskan masa. Kan? Sebab apa? Keluarga Ali Imran ni telah bernazar supaya dapat saja anak ni untuk dijadikan Nabi lah. Tetapi keluar Sayyidatina Maryam kan. Jadi tak boleh lah perempuan jadi Nabi. Tapi apa pun diterima juga. Akhirnya Maryam AS telah melahirkan satu orang bayi, Nabi Isa alaihi salam. Baik, jadi amalan tu kita boleh buat selain daripada amalan-amalan lain lah. Ini khususnya lah untuk yang ingatkan, untuk apa? Untuk menguatkan ingatan khusus kepada anak-anak para hafiz lah. Sesiapa yang telah boleh mendapat sendiri perkara ini bolehlah membaca dari sini, dan sesiapa yang tidak boleh mendapatkan sendiri tentang doa ni lah, bolehlah membaca dari sini, dan sesiapa yang boleh mendapatkan sendiri janganlah rasa berpuas hati dengan petikan saya ini, sebaliknya bacalah pujian-pujian dan selawat dengan panjang lebar. Kita nak berdoa ni, seyogianya kita memanjangkan puji-pujian. Sebab tu kalau kita berdoa, dia ada puji-pujian dan ada doa.
Tapi kadang-kadang kita tak tahu mana satu puji-pujian, mana satu doa. Tapi semua amin tu. Baru imam alhamdulillahirabbil alamin. Amin, dah amin je dah. Kan? Itu pujian-pujian, kata pujian. Kan? Macam kita doa kunut kan. Allahumma hadina fi man hadait. Semua amin tak? Amin lah sebab apa? Buat doa. Tiba-tiba lepas apa tu? Fa innaka taqdi, dah imam senyap pula. Senyap pula imam. Apa nak buat tu? Kan? Sebab apa senyap? Sebab itu adalah puji-pujian. Tapi kalau imam tu teruskan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, jangan tuntut amin juga. Amin, amin tu sebab pujian. Sebab pujian ni dia bukannya amin, kita sebut haqqun. Kan, benar, benar. Kan, alhamdulillahirabbil alamin. Haqqun ya Allah. Kan. Ataupun haqqan, bolehlah kan. Jadi yang ini adalah puji-pujian dan selawat ke atas baginda Nabi. Sebaiknya kalau disebut kalimah selawat tu kita pun sama-sama selawatlah. Buat contohnya bila sallallahu alaihi wasallam kita mau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-hashimi wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka sami'un mujibud da'wat. Ini kata-kata pujian, ada sikit doa boleh kata. Tapi masih lagi kena pujian. Apa maksud pujian ni? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tuhan sekalian alam sebanyak bilangan ciptaannya. Ini pujian-pujian yang kita lambung-lambungkan, yang selayak-layaknya. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar puji. Disebut segala puji bagi Allah. Adada khalqih, sekalian alam sebanyak bilangan ciptaannya dan keredaannya, seberat timbangan arash dan sebanyak tinta kalimah. Tinta tu dakwatlah. Tinta kalimah-kalimahnya. Ya Allah, aku tidak mampu mengira pujian untukmu. Engkau sebagai aku tidak mampu mengira pujian untukmu. Engkau sebagaimana engkau sendiri memuji dirimu. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam serta berkatilah penghulu kami Nabi SAW yang ummi daripada Bani Hashim dan ke atas keluarga dan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang baik lagi mulia, dan ke atas seluruh nabi dan rasul serta para malaikat yang muqarrabin. Wahai Tuhan kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami. Ini doa dah. Ya, telah mendahului kami dengan iman, dan jangan engkau menjadikan dalam hati kami perasaan dengki terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha mengasihani lagi maha penyayang. Ya Allah, ampunkanlah kami dan kedua-dua ibu bapa kami dan seluruh orang yang beriman dan orang Islam, lelaki dan perempuan. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan menerima doa. Baru mukadimah doa ni. Selepas itu, bacalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa-doa ini dan kata-kata pujian yang ini sebelum tu sedikit ada tawasul kan. Jadi kita bertawasul juga dengan Nabi dan juga para sahabat dan orang-orang yang soleh. Selepas itu
Bacalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu sebagaimana dalam hadis di atas. Doa tersebut ialah seperti berikut. Terus ketika selepas saja puji-pujian dan juga salawat dan ada doa tadi, sedikit doa keluarga, doa apa? Doa kepada ibu bapa, terus sambung Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada ma abqaitani warhamni ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la ya'nini warzuqni husnan nazar fima yursika anni Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turamu as'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika an tulzima qalbi hifdha kitabik kama 'allamtani warzuqni an aqra'ahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turamu as'aluka ya Allah ya Rahman bijalalik wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabik basari wa an tutliqa bih lisani wa an tufarrija bih an qalbi wa an tashraha bih sadri wa an taghsila bihi badani fa innahu la yu'inuni 'ala al-haqq ghayruka wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ini lafaz Arabnya. Kalau kita biasa baca tu dia akan jadi lancarlah. Apa maksud pada doa ni? Ya Allah, rahmatilah daku sehingga daku dapat meninggalkan segala maksiat selama engkau menghidupkan daku. Rahmatilah daku supaya daku tidak menanggung apa-apa beban yang tidak memberi manfaat kepadaku. Kurniakanlah kepada daku pandangan yang baik terhadap amalan yang membawa daku kepada keridhaan-Mu. Wahai Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan yang memiliki kehebatan dan kemuliaan serta kehormatan yang tidak mungkin dapat dicapai oleh sesiapa pun. Wahai Allah, wahai yang Maha Pemurah, aku memohon dengan kehebatan dan nur wajah-Mu supaya Engkau menetapkan hatiku untuk menghafal kitab-Mu sebagaimana Engkau telah mengajarku, dan kurniakanlah taufik supaya daku dapat membaca Al-Quran dengan cara yang menyebabkan Engkau redha terhadapku. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki kehebatan, kemuliaan dan kehormatan yang tidak dapat dicapai oleh sesiapa pun. Wahai Allah dan wahai Tuhan yang Maha Pemurah, aku memohon dengan kehebatan dan nur wajah-Mu supaya Engkau mencahayakan penglihatanku dengan nur kitab-Mu dan Engkau menggerakkan lidahku untuk menyebut Al-Quran dan Engkau menghilangkan kesempitan hatiku dengan keberkatan Al-Quran dan Engkau melapangkan dadaku dengan keberkatan Al-Quran dan Engkau membasuh badanku dengan Al-Quran, yakni membasuh dengan kekotoran dosa, kerana sesungguhnya tiada pembantu bagiku ke atas perkara yang hak, yakni benar, kecuali Engkau, dan tidak ada yang mengurniakan perkara yang hak itu kepadaku kecuali juga Engkau, dan tiada daya untuk melakukan sebarang kebaikan dan tiada upaya untuk menjauhi sebarang kejahatan kecuali dengan bantuan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Itu terjemahan pada doa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, lakukanlah amalan itu sama ada 3 kali Jumaat, 5 kali ataupun 7 kali. InsyaAllah doa kamu pasti akan dikabulkan. Demi Zat yang memutuskan daku dengan kebenaran, doa ini tidak akan ditolak daripada mana-mana mukmin.
Maka Sayyidina Ali, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, setelah berlalu 5 atau 7 minggu, maka Sayyidina Ali radhiyallahu datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, dahulu saya membaca lebih kurang 4 ayat ataupun saya tidak dapat mengingatinya, sedangkan sekarang saya membaca 40 ayat dan ayat-ayat itu dapat saya ingati sehinggalah seolah-olah Al-Quran terbentang terbuka di hadapan saya. Dahulu saya mendengar hadis dan selepas itu saya cuba mengulangi hadis itu, namun hadis itu tidak kekal dalam ingatan saya. Sekarang setelah saya mendengar hadis dan saya ingin menyampaikan hadis itu kepada orang lain, satu huruf pun saya tidak tertinggal. Keberkatan melalui amalan solat yang disebutkan, ataupun anak-anak tahfiz, dia pun ada juga beramal kan, tetapi cuma dia buat secara berjemaah lah. Dia buat berjemaah sebab dah pada hafiz kan, mudah untuk dia hafal kan. Dia buat secara berjemaah ataupun mungkin satu disiplin lah dan telah yang telah dijadualkan supaya solat ini dibuat oleh para hafiz Quran. Jadi bila beramal, maka itulah kesan yang ada pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sehingga kan bila Nabi sebut, aku ini gedung ilmu, ana madinatul ilm, aku ni gedung ilmu, kan, babuha, dan pintunya Ali, sehingga Ali di antara orang yang paling berilmu lah di kalangan, di antaralah yang banyak ilmu di kalangan para sahabat. Bahkan Sayyidina Ali juga merupakan penulis wahyu di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkatan nabinya, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik kepada saya dan juga kepada pengarang ni kata, dan juga kepada kamu untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Jadi tak mustahil lah sebenarnya. Memang kadang-kadang jok juga sebut hafuz, jadi kadang-kadang tak nak juga lah sebut. Sebab apa? Kadang-kadang takut juga menjadi kenyataan kan. Jadi kita usahalah menjadi hafiz Quran. Berusaha untuk kita mengingat ayat-ayat Al-Quran. Bila susah nak ingat, tak ada cara lain melainkan kita hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin kita susah nak belajar kan. Yalah, mungkin faktor usia dan sebagainya. Jadi kita dah biasa baca surah Yasin kan. Kita usahlah apa yang kita dapat, apa yang kita boleh harapkan. Apa lagi yang kita boleh harapkan, tak boleh nak harap benda lain. Melainkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan. Jadi sedikit cubalah kita berusaha kan. Mana tahu Allah Subhanahu wa taala membuka jalan dia untuk apa? Untuk kita sekurang-kurangnya ayat-ayat lazim kan. Ayat-ayat lazim ataupun juzuk 30 kan. Itu saya pun sendiri kena usaha kan. Kadang dah hafal, tapi kadang-kadang lepas tu dah tak ingat balik. Jadi semua tu lah supaya kita boleh dengan perantaraan Al-Quran ni, apa sajalah ayat-ayat yang kita rasa mungkin untuk kita buat sebagai hafazan kita, jadi kita usahakanlah. Ataupun kita mulalah dulu dengan 10 akhir surah. Bermula daripada Alam Tarakai kan. Alam Tarakai tu pun kira handa je ada tu. Kan? Handa ada tu pada 10 akhir surah. Kalau keluar dengan jemaah pun itu dia ulang-ulang kan. Mungkin dah naik sikit, ambil pula waktu duha ke bawah kan. Itu pun kira dah handa lah tu. Kan? Tapi dengan bacaan yang baik lah. Bacaan yang tartil, disebut tartil. InsyaAllah boleh bolehlah kita usahakan. Okay, baik. Okay, kita terus pada hadis. Hadis ni agak
agak mungkin panjang sikit. Tak adalah panjang mana. Cuma dia ada huraian-huraian dia. Cuma takut nanti kalau salah faham lah. Tapi apa pun kita baca. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an yata'akkalu bihi an-nas jaa'a yaumal qiyamah wa wajhuhu 'azmun laisa 'alaihi lahmun wa iyadzu billah. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Fi Syu'abil Iman. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'an, sesiapa yang membaca Al-Quran dan dengan Al-Quran dia memperoleh sesuatu daripada manusia untuk dimakannya. Dengan Al-Quran tu dia baca, Nabi sebut dia daripada manusia dia dapat sesuatu untuk dimakannya. Akan muncul pada hari kiamat muka yang cuma bertulang dan tidak berdaging. Ini satu ancaman lah kepada para qari. Kan, apa yang kita nak tengok kat sini, tapi jangan tuan-tuan menghukum jangan tuan-tuan menghukum pula dan sebagainya. Itu bukan tugas kita. Sebab ini dia akan berbalik pada hati orang tu. Kan, apa hati dia? Hanya dia dan Allah saja yang tahu. Sebenarnya nak baca dia punya syarah ni, tapi ikut masa pula kan. Tapi sedikit lah kat sini kan. Mereka yang membaca Al-Quran dengan tujuan keduniaan. Ada tujuan keduniaan. Kalau dikata tujuan keduniaan tu tak ada benda-benda lain lah. Yang pertama sekali RM lah. Kan? RM, hadiah, ganjaran, apa-apa yang kita nampak lah kan, yang kita rasa keduniaan kan, ataupun mungkin disebabkan kemasyhuran, tak dapat apa-apa, tapi kan mungkin disebabkan ada perasaan riak. Jadi riak ni, saya kata riak ni tak boleh kita menghukum orang tu riak. Walaupun dia derma RM1 dengan siap ada replika apa, cek kan, nampak lah cak gambar apa semua, kita pun tak boleh cakap dia riak. Sikit pun tak boleh, sebab bukan kita yang menetapkan riak kan. Sebab yang rasa riak kita yang rasa, kita sendiri yang rasa. Pakai baju baru kan, orang tak ke bulu pun tengok kita, tak tahu pun tu baju baru ke, baju apa ke, brand ke apa, tapi kita rasa kan, pakai baju baru ke dan sebagainya. Ataupun apa bukan baju yang branded kan, cap payung ke, cap buaya kita yang rasa, kita sendiri yang rasa benda tu brand kan. Ataupun kita naik kereta kan dan sebagainya, kita sendiri, kita dan orang luar, orang yang selain daripada kita kan, jiran tetangga ke, ahli jemaah dan sebagainya, tak boleh sikap kata riak ni kan. Bukan tu, itu bukan kerja kita tu. Jadi ubek dia kita jugalah, kita yang rasa riak, dan ubek dia kita lah juga. Sebab tu ulama beritahu, perbetulkan niat. Innama a'malu bin niat. Amal itu kan, innama amal itu dengan niat. Jadi kita jugalah nak selamat daripada riak kan. Sebab itu ulama mengatakan dengan kita berterusan, beristiqamah. Dengan istiqamah itulah maka akan hilang ya. Walaupun orang puji, walaupun orang keji, kita tetap dengan kita punya pendirian. Jadi bila baca tentang hadis ini, ada lagi syarah dia kan, tujuan keduniaan, tidak akan mendapat apa-apa bahagian pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
kita yang membaca Al-Quran antara kita dan orang Arab dan bukan Arab. Teruskanlah bacaanmu sebagaimana kamu melakukan sekarang ini. Jadi sampai sini saja. Kan masa pun dah time kan. Sebab sebenarnya saya punya suara ni bukan ada sikit lah. Boleh lah bercakap kan, tapi kalau lebih tu dia jadi porit sikit. Jadi apapun, kita akan sambunglah syarah pada hadis ini ataupun huraian keterangan lah daripada hadis ini, dan ada juga pendapat-pendapat yang lain yang dinukilkan daripada hadis ini berkaitan dengan sesiapa yang membaca Al-Quran dan dengan Al-Quran dia memperoleh sesuatu daripada manusia untuk dimakannya, akan muncul pada hari kiamat, mukanya cuma bertulang dan juga tidak berdaging. Ini berkaitan dengan Al-Quran dan juga dengan Qori, dan juga nanti dia cerita juga tentang apa? Dia cerita juga dengan tentang ustaz-ustaz juga yang mengajar kan, ilmuwan dan sebagainya datang. Cuma sedikitlah di atas datangnya para ustaz ataupun mengajar kan, yang ditauliahkan kalau di Negeri Sembilan lah kan. Mereka juga semua berpegang dengan keadaan ni. Sebab tu kena sentiasa memperbetulkan niat. Mungkin nak dibayar tu kan, bukannya dibayar atas dasar ilmu, tetapi dibayar atas dasar masa. Dan mungkin masa yang sepatutnya digunakan untuk mencari dia punya keperluan, mungkin dia ada skill nak meniaga dan sebagainya, tapi dia terpaksa mentelaah kitab nak mengajar dia tuan-tuan, bukannya tu buka nak ni masuk kan, sekurang-kurang nak mentelaah kitab tu sejam dah ambil masa dah kan. Macam tadi Ustaz Haji Razak buat telefon, waktu tu saya tengah uruskan anak-anak kan, waktu tu dah fikir dah tu, kemudian muzakarah sekejap dengan anak, muzakarah sikit dengan tetanggu, minta pandangan, minta dan sebagainya, buka kitab, rujukan dan sebagainya. Bukannya kita itu semua menggunakan masa. Mungkin tuan-tuan tak buat perkara macam tu, tetapi para ustaz ni dia buat terpaksa kan, dengan munajat lagi dan sebagainya. Jadi atas dasar itulah kan, tapi terpulanglah, tidaklah ada demand apa yang nak diberi, cuma dari segi masa yang digunakan untuk dia datang ke kuliah, sampaikan kuliah dan sebagainya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Qaballallahu minna minkum. Anallahu bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.